رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Surah Al-An'am ayat ke-145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw dama aw daman masfuha aw lahmal khinzir fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairi llahi bihi wa man ittara ghaira baghin wala 'adin wa inna rabbaka ghafurur rahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhuhurin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalaqa bi'adhin Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Baik, ini ialah surah Al-An'am ayat ke-145. Ayat ini ialah berkenaan dengan nazar. Berkenaan nazar selain daripada Allah. Dia bernazar, tetapi dia bernazar kepada selain daripada Allah supaya Allah Ta'ala menyempurnakan ajak dia. Dia bernazar kepada syekh-syekh, wali-wali, apa saja yang dia bernazar selain daripada Allah, dengan tujuan Allah Ta'ala akan memakbulkan nazar dia. Ini berlaku di mana ni? Di bukit apa? Pulau Besar. Ini ayat ni. Tanya Tuhan. Kul, tanya kepada mereka, la ajidu. Beritahu mereka, wahai Muhammad, la ajidu. Aku tidak dapati fima uhiya ilayya muharrama. Aku tidak dapati pada wahyu ataupun pada kitab uhiya ilayya yang diwahyukan kepadaku, iaitu daripada kitab Quran, muharrama, yang diharamkan. Diwahyukan ni begini ya. Wahyu ada dua. Satu wahyu menjadi Quran. Satu lagi wahyu yang diberitahu direct kepada Nabi yang tidak ayat Quran, tetapi Nabi baca dengan keadaan benda itu sebagai hadis. Hadis itu adalah wahyu Allah. Hadis Nabi, perkataan Nabi itu adalah wahyu Allah Ta'ala. Pasal Nabi-nya, ma sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sahabat kamu Muhammad itu
tidaklah sahabat kamu Muhammad itu wa ma ghawa, tidaklah dia sahabat kamu itu gila, menyeleweng. Mana wahyu diberitahu menyeleweng pula. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berkata dengan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, melainkan apa yang dia kata itu daripada wahyu daripadaku. Yaitu surah Najmi. Surah An-Najmi ya. Surah An-Najmi ayat 2 sampai 4. Mana Nabi Muhammad berkata-kata itu semua wahyu Allah. Wahyu Tuhan. Surah An-Najmi. Oh, dia perintah. Kecuali dia bercakap biasa itu kita layan. Jadi mana-mana hadis yang Nabi kata dengan kata dia itu adalah wahyu Allah. Satu lagi wahyu Allahnya dia buat dengan perbuatan dia. Itu juga wahyu. Tapi tidak dipanggil Quran, dipanggil hadis. Panggil hadis. Macam contohnya kita semaya 5 waktu ni, macam mana cara tu Nabi dapat wahyu melalui Jibril. Jibril tunjuk perbuatan semaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah hadis yang pertama dalam Abi Daud berkenaan dengan solat. Hadis pertama berkenaan solat dalam kitab Abi Daud, Sunan Abi Daud. Jadi contoh lainnya misalnya gini, ada satu orang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayahku ni kalau dia ni satu orang yang baik, tak pernah khianat orang apa semua lah, orang baik dia. Tetapi dia ni sudah meninggal, tak ada nak mengucap 2 kalimah syahadah, tak ada masuk Islam lah. Maka dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, di mana ayahku? Mana di mana ayah dia duduk? Tak. Nabi berkata, ayah kamu dalam neraka. Lepas tu sahabat tu pun pergi. Nabi pun panggil balik. Mari sini balik. Lalu sahabat tu mari dekat, berubah muka dia, ayah dia masuk neraka, ayah dia orang baik. Orang baik ni. Cuma dia tak ada mengucap. Syirik pada Allah dah buat. Cuma dia orang baik ya. Macam sini ramai-ramai tu, ramai yang baik-baik itu belaka tu. Masalah apa tu? India tu baik-baik belaka, bukan kata jahat belaka tu. Tapi dia kufur. Maka apabila begitu, Nabi kata mari sini. Lalu sahabat Nabi itu datang balik kepada dia. Lalu Nabi kata, ayah kamu dengan ayahku dua-dua dalam neraka. Ni orang penunggu kubur kata, ni tak boleh. Ayah Nabi tak boleh masuk neraka. Ni hadis dah ni. Susahlah nak kita ni. Jadi ayah Nabi ni mesti masuk syurga. Ayah Nabi Ibrahim ada neraka juga. Anak Nabi Nuh ada neraka. Quran. Bini Nabi Nuh ada neraka juga. Jadi kitanya tak boleh bila Nabi ni mesti pergi main belaka. Tidak gitu. Baik. Jadi yang Nabi panggil pula tu. Yang Nabi panggil yang kedua. Mari sini. Dia panggil tu. Mari sini tu. Tu dapat wahyu tu. Wahyu daripada Jibril. Jibril kata, ayah kamu pun dalam neraka juga. Lalu Nabi pun panggil, ayahku dengan ayah kamu sama-sama dalam neraka. Letih dengar tak? Dan Nabi tak boleh tolong ayah dia ni. Nak tolong kita. Ayah dia tak boleh tolong. Kalau kufur tak boleh tolong dah. Tak boleh buat apa. Macam juga kita, adik-anak kita ke adik-beradik kita ke yang kufur tak boleh buat apa. Mak kita sekali tu. Tak boleh buat apa. Bila matilah. Dah mati dah lah. Belum mati tak apa lagi. Bila sudah mati, sorry. Jadi, la ajidu, aku tidak dapati fima uhiya ilayya, daripada wahyu yang diwahyukan kepadaku, muharrama, ya apa-apa yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, ke atas orang-orang yang ingin makan untuk memakannya.
Mana dalam Quran, apa saja wahyu yang diwahyu pada Nabi, sama ada ayat Quran ataupun wahyu khusus, wahyu khas, yang Nabi beritahu ke sahabat-sahabat ni. Tidak, maknanya boleh makan belaka. Illa, melainkan ayyakuna maitata. Melainkan benda tu bangkai. Nah, audama ataupun darah. Maspuha yang mengalir. Darah yang tak mengalir boleh makan. Contohnya darah yang dalam daging. Dalam daging itu kita sembelih, masih lagi ada darah dalam daging. Janganlah pula kita pergi basuh macam basuh baju. Basuh sampai putih daging tu. Tak. Apa darah yang tidak mengalir itu tak apa, boleh lah. Nah. Jadi ambil tu lalu air gitu ya. Ni perah apa, dia tak perah gini. Daging. Pasal dia daging sini, daging yang mengalir. Air darah sini, darah yang mengalir saja. Darah yang mengalir tak boleh haram. Maknanya darah yang keluar daripada body, daripada daging itu tak boleh makan. Tetapi semua orang kafir sekarang, makanan yang paling sedap sekali. Darah ayam, babi, apa tak kira. Dia panggil blood sausage. Dia panggil. Nampak. Sedap nampak makan. Au lahmal khinzir, au lahma khinzir. Atau daging babi. Saya tak panggil khinzir ni, saya panggil babi. Pasal kita panggil babi. Ni kita ni, ini daging khinzir ni. Ni zina ni, itu sek luar nikah dia panggil. Zina lah. Sek luar nikah apa lah. Dah. Sek luar nikah tu zina lah. Panggil zina. Dia cuba nak rendahkan. Melembutkan. Au lahma khinzir ataupun daging babi. Wa innahu, maka sesungguhnya daging babi itu rijsun, kotor ia. Au fiskon, atau dia tu melanggar hukum. Apa saja binatang-binatang yang melanggar hukum. Jadi disembelih apa saja binatang yang melanggar hukum, iaitu uhilla li ghairillahi bihi, yang tidak disembelih dengan nama Allah padanya. Melanggar hukum binatang tu. Binatang tu sembelih juga. Keluar darah juga. Cuma tidak disebut nama Tuhan. Sininya ada khilaf sikit-sikit. Iaitu, mengikut mazhab Syafi'inya, sesiapa yang sembelih tu terlupa nak sembelih, nak sebut bismillah tu, boleh makan lagi. Mazhab lain, wallahu a'lam. Pasal dia orang Islam. Ataupun kita sembelih bismillah saja pun tak apa. Allahu Akbar pun tak apa. Gitu. Sebut nama Tuhan. Ikutlah nama mana-mana nama Tuhan. Tapi biasanya ialah bismillah. Wa man ittara ghaira baghin. Siapa-siapa yang terdesak, barang siapa yang terdesak, tapi dia tidak ingin nak makan, dia terdesak tetapi kalau boleh dia tak nak makan daging babi tadi. Wala adil, dan dia makan pula tidak nak makan melampaui batas. Mana dengan masaknya, dengan tiga rasa ke apa semua tu tak boleh lah. Dia makan tu bukan makan untuk dia makan untuk tidak untuk dia tu untuk boleh hidup ya. Masak dengan buat steak ke apa tak boleh lah lagu tu. Jadi enjoy pula tu tak boleh lah. Fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Tuhan kamu itu terhadap orang yang makan yang terdesak ini, Ghafur, amat pengampun dia atas dosa yang orang itu makan kerana nak menyelamatkan nyawa dia. Ar-Rahim, amat belas kasihan pada makhluk dia. Baik, ini ialah
binatang-binatang yang Allah haramkan kepada orang Yahudi. Binatang-binatang yang Allah Ta'ala haramkan untuk orang Yahudi. Wa'alal ladzina hadu, dan ke atas orang-orang Yahudi sahaja, Yahudi sahaja ni. Haramna, kami haramkan. Kulladzi zufurin, setiap binatang yang kuku dia terbelah. Binatang yang kuku terbelah tak boleh makan. Kena tu kita kena ke kita macam tu berat. Diharam ni untuk orang Yahudi saja ni. Sebab tu orang Yahudi dengan Kristian ni masih tak suka makan kambing. Tapi dia makan apa, bigi-bigi makan, cuma kambing tak apa nak makan. Kambing. Orang Yahudi dan Kristian tak berapa suka nak makan kambing. Bigi-bigi dia makan. Kambing tak berapa suka. Pasal ni wa minal baqari, dan juga setengah daripada lembu. Wal ghanami, dan setengah daripada kambing. Haramna, yang kami haramkan alaihim, ke atas mereka, syuhumahuma, iaitu lemaknya tak boleh makan. Tu dia, lemak tak boleh makan. Sebab tu kalau tengok Mak Saleh ni, dia makan steak tu, dia buat daging, dia buat lemak, dia buat. Sekarang ni pun, dia tahu benda ni haram kepada dia. Orang Yahudi. Tak tengok dalam TV dah pun kan, dia bila masak steak dia buat lemak. Illa ma hamalat zuhuruhuma, melainkan lemak-lemak yang terlekat kepada punggung dia. Awil hawaya, atau pada usus-usus lembu tu. Dia kira tak makan semua dah ni. Usus tu masa banyak lemak. Ya, semua sekali buang. Au makhtalata bi'azmin, ataupun mana-mana yang berada di antara tulang rusuk, antara tulang rusuk tu ada campur-campur dengan lemak. Dia tak makan. Ini Allah Ta'ala perintah haram pada mereka ni, Yahudi saja ni. Zalika jazainahum, yang demikian itu kami balas kepada mereka bibawihim, kerana kedurhakaan mereka. Kerana mereka tu durhaka kepada Allah. Dia pergi pantang-pantang sendiri asalnya ialah Nabi Ishaq. Iaitu Nabi Ishaq ni namanya, gelarannya ialah Israel. Nabi Ishaq gelaran dia Israel. Gelaran dia. Nama kedua dia Israel. Israel maknanya hamba Allah dalam bahasa Hebrew. Jadi Israelnya waktu itu dia ada satu jenis penyakit, dia tak makan daging unta. Dia tak makan unta atas penyakit lah. Dia makan tu boleh jadi alergi ke apa gitulah. Atas sebab dia, ya, bukan kata dia pun. Maka orang Yahudi pula bila tengok tok nenek dia tak makan benda ni, maka dia haramkan daripada makan daging unta. Jadi daging unta diharam untuk orang Yahudi. Begitu juga benda-benda lain tu ditambah lagi haram. Kita jangan duduk, ni nasib baik ni, Nabi tak ada ni, kita dah haram tak apa pantang orang perempuan saleh apa semua ni. Kalau zaman Nabi ni banyak ni kena ni. Haram tak boleh makan betul. Harga kita. Ni mak Nabi tak ada dah ni. Kalau Nabi ada, perintah turun. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami amat benar. Bahawasanya apa saja yang kami perintah tu kena buatlah. Pasal dia saja Allah Ta'ala yang mencipta semua sekali ni, dia yang cipta termasuk kita. Dia nak haramkan, dia nak halalkan, atas dia. Nah, buku tu termasuk ayam, burung semua. Tak, ni binatang ni ya. Ya unta kan. Unta tu dia haramkan untuk dia kerana dia mengharamkan unta.
Lepas tu binatang-binatang yang berkuku tu dia diharamkan, iaitu lemak dia. Lemak-lemak tu payah nak makan, jadi kena buah lemak tu sedap kan. Kena buah apa? Kena makan daging saja. Kecuali lemak-lemak lekat di usus. Dia tulah-tulah belakang gitu lah. Lekat-lekat itu tak apa. Kena hak tu ke kita pun harus. Tak ada sedap kan. Fa'in kadzabuka, maka sekiranya mereka mendustakan kamu, Muhammad. Bermakna engkau juga, pergi berpantang juga lagi. Fakul, maka katakanlah pada mereka, Rabbukum, Tuhan kamu itu, Dzur Rahmah, mempunyai kurnia kasih sayang, sifat kasih sayang yang maha luas. Wasi'atin, rahmatnya maha luas, iaitu kasih sayang Allah Ta'ala terhadap makhluk dia ni amat luas. Tidak dengan mentakhirkan azab kepada mereka-mereka yang engkar. Duduk kufur, duduk syirik pada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala buat dak. Sehinggalah orang tu mati. Barulah tindakan diambil. Hukum hudud tak dikenakan pada orang yang syirik pada Allah. Tak kena. Kecuali murtad. Murtad hukum bunuh. Syirik dak. Tuhan kata, Tuhan kamu, Rabbukum, Tuhan kamu, Dzu rahmatin wasi'ah, mempunyai rahmat yang maha luas. Mentakhirkan azab Allah Ta'ala ni, azab orang yang kufur pada Allah Ta'ala ni, nak mengazabkan mereka selepas mati saja. Kalau tidak kerana tu, ramai dah kena ni. Wala yuraddu, dan tidak dapat menolak ba'suhu dengan azabnya anil qaumil mujrimin, daripada kaum yang mujrim, yang berdosa banyak sekali ni, yang berdosa banyak tadi, akan segala kufur-kufuran mereka tu sekira Allah Ta'ala nak mengazab mereka. Cuma Allah Ta'ala mempunyai rahmat besar, dia tidak nak azab. Kita ni, anak kita buat salah, kita nak Allah dah. Tak. Tuhan ni yang mencipta kita ni, dia buat syirik pada dia ni, dia buat tak. Ada nanti mati aku buat kira. Bila mati itulah. Bila mati itu doa anak dia tu tidak makbul. Anak si mati yang syirik pada Allah, doa anak tu tidak makbul. Walaupun anak dia ni tu wali sekaligus, tak makbul. Maksudnya habis dengar ni dah. Kita gaduh orang dengan anak yang soleh, makbul dah. Makbul tu bagi ibu bapa yang tauhid dia betul. Ibu bapa yang tauhid tak betul, tak terima. Walaupun anak dia kan ni wali sekali tu. Macam Nabi tadi, Nabi nak doa untuk ayah dia, tidak boleh. Nabi Nuh nak doa untuk anak dia, tidak boleh. Nabi Ibrahim nak doa untuk ayah dia, tak boleh. Ayah dia kufur kan. Ada banyak cerita-cerita ni. Sayaqulu alladhi, maka akan berkatalah orang-orang yang asyraku, orang-orang yang buat syirik. Lau sya Allah, kalau Allah Ta'ala kedaki, ma asyrakna, tidaklah kami syirik kepada Allah. Allah Ta'ala kedaki inilah kita buat tawassul ni. Itu mana ni? Mula dah. Dengar dah? Mula dah. Lau sya Allah, kalau Allah kena kedaki, ma asyrakna, tidaklah kami buat syirik kepada Allah. Pasal semua ni Allah Ta'ala lah. Ini pokok tasawuf ni. Kita buat ni semua kerana Allah Ta'ala ni lakar ni. Kita tak mari belajar pun kerana Allah Ta'ala ni. Kita buat syirik ni kerana Tuhan nak. Kalau Tuhan tak nak, tentu kita tak boleh buat syirik tu. Tu dia. Dia sabit pada Allah.
ma asyrakna wala abauna, dan tidak juga tok guru kami. Tok guru kami pun tidak akan buat syirik pada Allah. Wala harramna min syai', tidaklah diharamkan kepada kami min syai', apa sesuatu pun halal semua sekali. Kau tak pernah dengar ni bawa tasawuf cakap ni ayat dia? Kalau baca buku-buku tasawuf ada jumpa ni ayat ni. Ayat ni larang. Tiba-tiba ayat ni, dia kata ayat ni terasa. Kul, tanya mereka. Hal indakum min ilmi? Adakah di sisi kamu sebagai ilmu? Iaitu mana? Ya maaf. Kadzalika, kerana yang demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustalah juga orang-orang yang sebelum pada mereka. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Madian, hatta zaqu ba'suna, sehinggalah mereka telah diberi rasa azab kami. Bila mari rasa azab kami, barulah percaya bahawasanya apa yang dia buat tu adalah salah. Ayat ni dia panggil ayat masyiatillah. Ayat ni dia panggil ayat masyiatillah. Dia kata kerana Allah Ta'ala kehendakilah kita ni buat buku. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, semua ni atas kehendak Allah lah. Dia panggil masyiatillah. Dia gini lah, masyiatillah nak jawabnya gini. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kehendaki, kita tidak berzina, kita tidak minum arak, kita tidak berjudi, Tuhan boleh sekat bukan? Bukan. Boleh tak? Tapi Allah Ta'ala kehendaki orang tu buat. Pasal orang tu nak buat. Sebab hukum tu sudah ada dah beritahu. Awak buatlah nak buat. Ni hukumnya gini. Tuhan bagi peluang untuk kita berfikir. Dia panggil masyiatillah. Jadi, Allah Ta'ala kehendaki, bukan Allah Ta'ala reda. Kau tak faham? In takfuru, sekiranya kamu kufur, yardah, in tashkuru, sekiranya kamu bersyukur, yardahu lakum, Allah Ta'ala membalas kesyukuran kamu. Surah Zumar. Ini nanti. Surah Az-Zumar, saya baca sikit. In takfuru, sekiranya kamu kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah Ta'ala tu maha kaya, maknanya serba kaya, serba cukup daripada kekufuran kamu. Wala yarda li ibadihi al-kufr, tetapi Allah tidak redha hamba dia tu kufur pada dia. Dia biarkan hamba tu tak berkufur buat. Pasal dia beri kaki, dia beri tangan, dia beri akal untuk berfikirlah kamu nak buat. Faham? Kalau Allah Ta'ala nak sekat dia tu boleh. Tapi Allah Ta'ala sudah setiap dia. Dia kata, in takfuru, sekiranya kamu kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, Allah Ta'ala maha kaya daripada kekufuran kamu. Mana Allah Ta'ala tidak perlu, tidak terjejas dengan kekufuran manusia. Kalau semua manusia ni kufur pada Allah, Allah Ta'ala jadi makin kurus ke? Dah. Kalau semua sekali beribadat pada Allah, Allah Ta'ala jadi makin gemuk ke? Contoh. Dah. Tidak terjejah belakang. Faham? Bermakna, masyiatillah ialah apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, tidak semestinya Allah Ta'ala redha. Nah, apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu bukan dia redha. Dia kehendakilah Fir'aun tu duk kufur tu. Nah, tapi lepas pada kufur tu neraka nak bagi. Dan Allah Ta'ala kata, apa saja ibadat yang kita buat untuk diri kita, Allah Ta'ala tidak perlu makan ke apa-apa, tak perlu. Kita tak perlu beri makan pada dia.
kita buat ibadat pada dia, dia tidak kata memerlukan ibadat makhluk. Ni kena faham betul di sini ni. Allah Ta'ala ni kerana dia perlulah ibadat kita lah ni, dia suruh-suruh ni. Tak. Malaikat dia senantiasa ibadat pada dia, tak berhenti, tak pernah jemu-jemu, tak pernah letih-letih. Ramai benar tu. Tapi kita ni diuji. Diuji kita ni. Jadi, ni ayat tasawuf ni. Ayat tasawuf. Jadi silap faham sini, dia kata, lausya Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki, asyrakna, tidaklah kami buat syirik pada Allah. Kerana Allah Ta'ala kehendaki, dia sabit, dia buat salah tu sabit pada Allah. Wala abauna, wala bauna. Dan tidak juga bapak-bapak kami, iaitu guru-guru kami. Wala haramna min syai', dan tidak diharam pada kami sikit pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Beginilah cara telah mendustakan orang-orang sebelum pada mereka. Sebelum pada kita ni orang lain dah dusta dah. Sebelum pada orang Malaysia ni ada dah orang lain tu dusta. Sebelum pada mereka tu rujuk pada kita tu. Sebelum mana masyarakat kita yang eka pada Allah Ta'ala ni. Sebelum pada kita ni ada dah. Masa zaman Jepungnya ada, sebelum pada tu ada Allah, sebelum tu laka. Nah, hatta dzaqu ba'suna, sehinggalah diberi rasa azab kami. Kul, tanya mereka, hal indakum min ilmi, adakah di sisi kamu ada sebarang bukti? Ilmu situ bukti. Yang kamu kata buat syirik pada Allah ni boleh. Yang kamu kata buat tawassul ni boleh. Buat makhluk tu boleh. Gitu, semua tu. Fatukhrijuhu lana, silakanlah keluarkan bukti kamu kepada kami. Saya tanya. Maknanya sini, semua yang mereka duk tanya ni Tuhan minta dalil. Bukan kita minta dalil ni, Tuhan minta dalil. Sekiranya kamu ada, fatukhrijuhu lana, maka kamu keluarkan dalil kamu kepada kami. Keluarkan. Sekiranya kamu kata Sayyidina Ali itu proka kami. Buat mari dalil. Gitu. Buat mari dalil. Hal indakum min ilm, adakah di sisi kamu ada ilmu, ada bukti. Wa tukhrijuhu lana, maka bawa mari dalil itu kepada kami. Ittattabi'una illa dhann, tidaklah mereka ikuti melainkan syak wa sangka saja. Zon, syak wa sangka saja. Wa in antum, dan tidaklah kamu illa takhrusun, tidak lain tidak bukan melainkan menipu semata-mata, bohong semata-mata. Kul, katakanlah, walillahil hujjatul balighah, milik Allah lah hujah yang jelas itu. Hujah yang jelas itu milik Tuhan belaka. Walau sya'ala hadakum ajma'in, maka kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia beri hidayah kepada kamu semua sekali. Tuhan kata, semua sekali manusia ni Tuhan beri hidayah belaka. Boleh tak Tuhan? Boleh tak? Lepas tu semua sekali pun mana syurga? Boleh tak? Boleh. Tapi dia nak uji. Wala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Jadi orang dia ingat belajar tafsir Quran ni tidak belajar tasawuf. Kok tasawuf tu mari sini dah. Kul, tanya mereka lagi. Halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza. Bawa datang kemari dalil bukti kamu dengan saksi-saksi kamu yang kamu kata ada dalil tadi. Alladzi yashhaduna anna Allah harrama hadza. Orang-orang yang menyaksikan bahawasanya Allah Ta'ala telah mengharamkan benda ni. Maknanya siapa dia kata pantang saleh itu, Tuhan tanya, so bagi saksi bahawasanya Allah kata begitu. Kalau ada. Jangan bohong. Nah?
Fa in syahidu, maka sekiranya mereka mensaksikan juga, fala tashhad ma'akum ma'hum, maka jangan kamu jadi saksi bersama mereka. Dia kata dia sumpah bohong. Kita jangan masuk jadi saksi mereka. Kalau kita jadi saksi, kita tu jadi sekali dengan mereka. Dia sumpah bohong. Wala tattabi' ahwa alladzina kazzabu biayatina, dan janganlah kamu ikuti hawa-hawa nafsu, iaitu bid'ah. Hawa nafsu sini bid'ah. Bid'ah orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat sini ialah ayat-ayat tauhid, ayat-ayat syariah, ayat-ayat akidah. Ahwa tu situ hawa nafsu. Hawa nafsu situ ialah bid'ah. Apa saja bid'ah mari daripada hawa nafsu. Walladzina la yu'minun, dan orang-orang yang tidak beriman. Pertama sekali jangan ikuti orang ahli bid'ah. Tuhan kata, jangan kamu ikut orang ahli bid'ah. Yaitu orang-orang, Tuhan kata, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Orang ahli bid'ah ni orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan. Contoh bid'ah mudah sekali ya. Mudah sekali bid'ah. Nak tahu? Tidak ada zikir berjemaah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir berjemaah tak ada. Termasuklah zikir lepas sembahyang ke zikir tahlil ke apa tak ada lah. Zikir tarikat ke apa ke tak ada semua. Yang boleh berjemaah ialah sembahyang. Sembahyang pula tidak semua. Tidak semua sembahyang boleh sembahyang jemaah. Tidak semua sembahyang boleh sembahyang jemaah. Sembahyang sunat beberapa jenis saja boleh sembahyang jemaah, iaitu sunat jemaah. Sembahyang sunat yang boleh jemaah ialah sunat hari raya, 2 hari raya. Sunat istisqa, minta hujan. Sunat tarawih. Sunat jenazah. Itu pun tidak, setengah kata tidak sembahyang. Doa. Tapi tak apalah. Waktu ya. Pak lain tak ada. Tak ada. Ajak besar, ajak kecil semua tak ada lah. Ajak negara pun tak ada. Istisqa minta hujan. Yang boleh sembahyang jemaah. Jadi kalau dia kata boleh, Tuhan kata fatukhrijuhu lana, awak mari dalil kepada aku. Tuhan kata. Jadi wala tattabi' ahwa alladzina kazzabu biayatina, jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yaitu orang-orang yang buat bid'ah ialah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yaitu orang yang buat bid'ah ni ialah orang yang tak puas hati bahawasanya syariat Nabi ni sudah sempurna. Dia kata waktu guru dia lebih sempurna. Itu makna bid'ah. Lepas tu bukan setakat dia saja, walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan juga orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Mana tak beriman dengan hari akhirat, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat dah. Itu juga tidak boleh kita kata. Beriman dengan Allah tapi dengan hari akhirat tidak. Dan termasuk beriman dengan hari akhirat ialah syurga neraka ni kita kena beritahu pada orang. Termasuk beriman. Syurga ada. Macam mana? Saya kurang arif tu sikit. Tak boleh. Neraka macam mana? Ada. Tempat macam mana? Tempat sedap lah. Gini. Macam mana? Kita tahu juga. Tu tidak beriman tu baru percaya baru. Tu baru percaya baru. Beriman pernah tu tidak lagi. Baru percaya ada baru. Macam mana? Tak tahu juga. Tak mustahak. Tak mustahak nak tahu tempat nak pergi. Allah. Tak beriman pada hari akhirat ialah percaya akhirat tu ada. Hari akhirat itu contohnya hari kiamat tu berlaku. Macam mana berlaku? Butuhlah pecah lah berlaku. Macam mana? Tak tahu. Tak lagi. Jadi beriman pada hari akhirat ialah boleh beritahu
secara ilmiah lah kepada orang tentang akhirat tu. Wahum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka terhadap Tuhan mereka. Siapa dia lagi ni? Wahum bi rabbihim, dan mereka terhadap Tuhan mereka ya'dilun, mereka tu buat syirik. Mereka ini tidak boleh kita ikuti. Tak boleh. Mana ayah pen tak boleh ikut. Pokok Habib tak boleh ikut. Pokok Syiah tak boleh ikut. Kristian, Hindu, Buddha, semua sekali tak boleh lakukan. Cukuplah kau dah ni. Kul, kata pada mereka, ta'alau, marilah. Ta'alau, marilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Ini hak haramnya. Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu syirik dengan Allah terhadap segala sesuatu apapun. Tak boleh. Sekutu. Lagu mana sekutu? Kita ni doa tak berapa makbul ni. Kena ustaz. Itu satu jenis. Iaitu fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka tu ada penyakit syak, ragu-ragu dari Allah, tu syirik dah. Orang kafir ni dia tak harap pada Tuhannya. Dia berharap kepada ulama-ulama mereka. Contohnya kalau Hindu dia harap pada Tok Sami dia. Kalau Buddha harap pada Tok Cha dia, Tok Chi dia. Yang Kristian harap pada padri-padri dia. Gitu. Jadi yang ahli kitab Quran ni pula harap pada wali-walinya, tok gurunya, ustaz-ustaznya, serupa. Nama aja lain. Semua buatan Cina lah ke panggil. Made in China lah ke. Allahu Akbar. Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu buat syirik dengan segala sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu dengan kedua ibu bapa kamu. Ini ialah apa yang diperintah padamu. Apa yang diharam pada kamu ialah buat jahat kepada kedua ibu bapa, lah lawan pada buat baik tu. Walaupun kata pun tak boleh. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Apa dia ni? Gogo. Apa dia ni? Tak tepat lagi tu gogo tu. Merancang keluarga kerana takut miskin. Haram. Kalau hal tu kena hal tu berat. Merancang keluarga boleh. Mengikut sunnah Nabi-nya ialah 2 sehingga 3 tahun boleh rancang. Lepas beranak. Boleh rancang 2-3 tahun. Lepas daripada tu, tak boleh. Kalau buat juga tu, ada masalah tu. Kecuali ada penyakit tu, cerita lain lah. Ni buat ni kenapa ni? Siapa-siapa yang sudah buat tu tobat lah. Tak boleh buat apa dah. Tak tarik balik tak boleh. Dah ni. Imlaqin. Hadis Nabi-nya, jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut mereka makan dalam talam kamu. Rebut makan tu. Hadis Nabi pula. Pasal ni ayat Quran ni. Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberikan kamu rezeki. Wa iyyakum, dan pada mereka pun, pada orang yang kamu bunuh tu, anak yang kamu bunuh tu, aku beri rezeki. Bukan kamu. Kamu pun aku beri rezeki, budak tu pun aku bagi rezeki. Ibu bapaknya hanya ikhtiar ya. Yang rezeki sunnah, Allah Ta'ala sudah sediakan khas untuk dia. Wala taqrabul fawahisha. Jangan kamu menghampiri perbuatan-perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir pada perbuatan keji itu,
ataupun batin. Batin. Mana zahir, contohnya fawahish ni zina ni sini. Zina dan ya zahir ataupun yang batin. Wala taqtulun nafsa. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Allati harramallah. Yang Allah telah mengharamkan kamu daripada bunuh diri kamu. Bunuh diri ni. Baru ni kawan saya bunuh diri. 60 dah bunuh diri lagi. Anak besar-besar lah kata. Ini ada, bukan tak ada. Payah nak cerita ni. Satu perkara yang susah. Tak. Kita nak tanya apa, mati dah. Tak boleh nak tanya apa dah. Tak boleh buat apa je. Ya, bunuh diri kan Nabi tak semaya jenazah. Tu sahabat semaya. Nabi sendiri tak pergi semaya jenazah. Sahabat semaya. Allati haramallah illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran. Melainkan dengan kebenaran. Mana boleh bunuh juga kalau dengan kebenaran. Ini dengan kebenaran ni nanti saya hurai semula lah. Sekarang ni terima sekarang tu sudahlah dulu dah. Pasal ada jari-jari satu pun ada, tadika pun ada. 3-5 pun ada, mesti pun ada kelas ramah-ramah ni. Jadi kita kena nanti dulu lah. Nah, tuan ni nah. Nah, illa bil haqq. Dzalikum, yang demikian itu bagi kamu, wassakum, kami wasiatkan bihi kepada kamu dengannya, yaitu kami perintahkan kamu dengannya, yaitu dengan Quran ini, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu dapat guna akal. Yaitu supaya kamu dapat guna akal. Bahawasanya pertama sekali jangan buat syirik. Yang kedua, jangan buat jahat kepada dua ibu bapa. Yang tiga, jangan bunuh anak kerana takut miskin. Iaitu perancang keluarga. Yang keempat, jangan menghampiri zina. Sama ada zahir atau batin. Yang kelima, jangan bunuh diri. 5 perkara. Baca hadis panjang ni ada sebelah tulis. Tak apalah dulu, sekat dulu dah. Wala taqrabu, dan jangan kamu hampiri. Jangan kamu hampiri malal yatim, harta anak yatim. Tuhan tak nak bagi hampiri. Hampiri sini maknanya bila hampir, mudah nak curi. Hadis Nabinya, jangan kamu tambak lembu kamu, kambing kamu di pagar orang. Di tepi sepadan tanah orang tak boleh. Tambak dah ni. Tambak dah ni. Tapi ujung tali itu sempadan tanah orang. Masih mana okey lah, tak ada masalah pasal tambak. Nabi kata tu pun tak boleh. Tambak sebelah tanah orang tu tak boleh. Pasal bila-bila masa tali putus ke, tercabut ke, ataupun orang tuduh ke, orang tuduh kan. Oh, tu dah makan tanaman kita lah, macam-macam lah. Dan pasal dekat. Jadi, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Illa billati hiya ihsan. Melainkan dengan cara yang lebih baik. Iaitu, harta anak yatim ni tidak boleh dibiarkan. Kerana harta anak yatim ni makin, kalau digunakan semakin lama makin kurang. Sedangkan dia bodoh lagi. Anak yatim ni. Anak yatim ni ialah budak umur kurang daripada, yang belum akil balik dipanggil anak yatim. Yang sudah akil balik itu tidaklah. Jadi dengan caranya, contohnya kita kata beli tanah ke. Kita beli tanah ke. Duit tu kita beli tanah. Di mana harga tanah tu makin lama makin naik. Beli bangunan ke, harga bangunan makin lama makin naik kan. Benda-benda gitulah. Jangan kita pula, mari dek, kita ni kongsi nego sekali. Duit adik tapi kita pacik dulu. Urus. Tu tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia setuju. Dia setuju ni masa kita ada bodek dia ni. Dia tak cukup umur. Maka dia setuju dia tu tak sah. Awak tak tahu dah. Setuju orang yang bukan akil balik tu tidak sah. Baik. Hatta yablughul
yablugha asyuddah, sehinggalah mereka sudah mencapai umur dewasa. Wa auful kaila wal mizan bil qist. Hendaklah kamu sempurnakan sukatan dan timbangan dengan adil. Suka dan timbang. Bermaknanya meniaga. Meniaga ni tidak boleh. Tidak boleh tidak, melainkan mesti betul. Masa dulu saya ingat dulu, beli beras ni dengan cupok dulu. Awak ni nasib baik ni tidak beli dengan cupok. Dulu beli dengan cupok. Jadi satu cupok tu, dia ada beberapa cara ni. Dia sepatutnya dia bubur penuh, dia bubur atas tu limpah tu. Kemudian dia ambil kayu, dia buat strand. Betul lah tu. Dia ambil dengan cepat tu, tapi dia condong kan. Dia condong kan, seru. Bubur seru. Tu tak cukup. Kau tak faham? Dia sejeput ya, tak kurang tu. Sejeput tu masuk akal. Apa saja sukatan dan timbangan ni mesti dibuat dengan adil. Maknanya berniaga ni kena adil lah. Jadi akibat daripada kalau kita sudah buat adil, tetapi masih juga ada kekurangan. Contohnya, kita orang berniaga makan kan, contohnya. Dia main berniaga makan kan, contohnya. Jadi tengah ada buat roti canai, buat roti canai tu jadi terlampau garing. Yang kawan ni tak mau garing. Dia makan juga tapi komplain dia. Yang seorang lagi tu pula tak boleh kalau tidak garing. Yang kita buat pula yang tak garing. Apa? Yang garing pada dia. Dia terbalik lah. Jadi semua sekali ni adalah komplain lah. Satu lagi ialah roti canai tu, masa dia buat tu, contoh ni lah. Buat dia suka gitu kan. Jadi masa kawan ni nak beli tu, nak makan tu, ya dia punya tu sikit. Contoh lah, maaf lah saya kata ni. Bukan bos yang suruh ni. Orang kerja tu buat. Ni nampak dia ni nak makan ni. Buat sikit. Dia buat sikit. Contoh lah. Ni benda-benda begini adalah bukan kerana perintah. Ni cakap ni bukan kerana perintah. Maka selain daripada tu ialah masa bayar tu, jumlah berapa dia kira RM18. Macam ideal tu kan, RM18. Kira semula 12 je. Tu termasuk tu. Ataupun kira tu betul dah, tapi silap kira. Kira betul dah. Yang mesin kiranya campur jadi tolak. Dia tercampur cepat jadi tolak. Jadi duit itu termakan duit orang. Maka semua sekali ni dia panggil rezeki subhat. Dia panggil subhat. Rezeki-rezeki yang boleh daripada perkara-perkara seperti ini dia panggil rezeki syubhat. Kerana dengan alasan Tuhan tidak memerintahkannya tetapi berlaku kerana kecuaian. Maka duit ini dia panggil duit harta ni dia panggil harta syubhat. Dan harta syubhat ni kena keluar. Yang keluarnya dipanggil zakat. Zakat tu nak menghalalkan harta. Sebab tu zakat tidak boleh derma untuk buat rumah, buat masjid apa tak boleh. Zakat ni untuk orang, 8 asnaf. Ramai kita ni, zakat ni zakat saya ni untuk buat masjid. Tak boleh tu. Siapa kata? Tuan kata buat mari dalil. Kalau kata betul, boleh buat masjid. Buat mari dalil. Bukan? Lepas tu sedekah, duit sedekah boleh buat masjid. Pasal duit sedekah ialah harta halal dah. Harta yang sudah halal dah. Maka daripada harta yang halal itu, boleh keluar sedekah. Boleh bersedekah. Maka duit sedekah tu boleh buat masjid. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah Ta'ala membebani satu orang melainkan dengan apa yang dia mampu saja. Buat ni sekadar mampu sajalah. Wa idza qultum, dan apabila ditanya pada kamu,
Dan apabila kamu berkata, wa'dilu, maka berakulah adil, walau kana za qurba, walaupun kepada kerabat-kerabat yang dekat. Anak kepada anak sendiri ke, dah berlaku adil. Masalahnya tidak berlaku adil kerana mereka ni anak, saudara-mara apa semua tu. Itu salah. Salah. Ingatkan Quran ni tidak ada hukum nikah ni tak? Wa bi'ahdillah, dan dengan perjanjian dengan Allah. Aufu, hendaklah kamu penuhi. Apa dia? Apa dia perjanjian dengan Allah? Apa dia boleh jawab? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iaitu mengaku untuk mengesakan Allah dan mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalikum, yang demikian itu baik bagi kamu, wasaqum bihi, kami wasiatkan kepada kamu, iaitu kami perintahkan kamu bihi, dengan Quran ini, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu boleh dapat peringatan bahwasanya Allah Taala lah tempat yang hendak kamu puja. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah dia jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ikutinya saja. Jangan duduk tambah-tambah, jangan ikuti saja. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan selain daripada jalan aku ni. Iaitu 72 jalan lain. 73 semua. 72 tu jalan tak betul. Habis kau syiah kau apa, ayah pay tak ayah pay, semua tak betul lah kau. Jalan satu ya. Orang Islam. Orang Islam. Orang yang mengaku dia mengucap dua kalimah syahadat. Tapi dia ni ahli neraka kekal. 72 jenis kumpulan-kumpulan syirik pada Allah Taala. Itu dia. 72 jenis manusia yang mengaku dia tu Islam, tetapi jenisnya 72 jenis kumpulan-kumpulan sesat yang mengaku agama Islam. Maknanya dia pakai sebab apa semua, walaupun pakai hijab. Fatafarraqa bikum an sabilihi, janganlah kamu berpecah belah bikum, dengan agama kamu ini, an sabilihi, daripada jalan Allah. Zalikum, yang demikian itu bagi kamu, wasaqum bihi, aku wasiatkan kepada kamu dengan Quran ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu dapat bertakwa. Ayat berikut ni adalah boleh contohnya surah Aqaf ayat 12 Tapi saya baca terus begini lah ni. Jadi ni bagi nak tengok maksud ayat ni, tengok ayat surah Aqaf ayat 12. Bagi ayat yang 104. Aqaf ayat ke-12. Jadi wa'auful kaila ni wal mizan ni saya terjemah semula kan. Dari surah Mutaffifin, Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Saya baca maksud saja ni. Surah Al-Mutaffifin, wa'auful kaila wal mizan bil qist. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Iaitu celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Iaitu orang-orang yang apabila diberi sukatan untuk mereka suka, mereka akan minta dipenuhi. Wa'uful kaila wal mizan ni maknanya gini. Apabila orang minta, bila dia nak beli barang, dia minta orang suka dengan penuh, dengan baik. Apabila dia menyuka, dia suka kurang. Tu makna wa'uful kaila wal mizan. Apabila dia membeli barang, dia suruh orang ikut, orang suka betul. Apabila dia menyuka, dialah dia situ. Ni ialah surah Al-Mutaffifin.
Baik. Tsumma ataina Musal kitab. Kemudian kami beri kepada Nabi Musa itu kitab Taurat. Tamaman, sebagai suatu penyempurnaan petunjuk. Penyempurnaan petunjuk. Alalladzina ahsana. Ke atas orang-orang yang berbuat baik. Wa tafsila, dan dengan memberi penjelasan dengan cara terperinci likulli syai'in, terhadap segala sesuatu dalam agama. Al-Quran. Tuhan beri contoh, kitab Taurat tu sudah diberi terperinci dah. Begitu jugalah maksudnya kitab Quran ini. Wahudan, dan dalam kitab Taurat itu ada petunjuk. Warahmatan, dan suatu rahmat sekiranya diamalkan. Wahudan, petunjuk itu sekiranya dipelajari. Warahmatan, akan dapat rahmat sekiranya mengamalkan. Semula Wahudan, iaitu dan petunjuk. Dalam kitab Taurat itu ada petunjuk. Dalam Quran pun serupa ada petunjuk. Petunjuk itu sekiranya dipelajari. Warahmatan, dan suatu rahmat sekiranya orang itu mengamalkan. La'allahum, mudah-mudahan mereka itu biliqa'i rabbihim yu'minun, terhadap perjumpaan mereka dengan Tuhan mereka, mereka percaya sungguh. Maksudnya satu hari mereka akan jumpa Tuhan mereka. Wa hadza kitabun, dan ini dia kitab Quran. Anzalnahu, yang kami turunkannya, mubarakan, yang penuh berkat. Yang penuh berkat. Harinya diberkati, Quran itu pun diberkati. Mana siapa-siapa yang mempelajari Quran dan mengamalkannya akan dapat berkat, gitu. Jadi kita dengan berkat Quran ni lah, minta lah Tuhan biar laku nego kita. Oh, sudah. No. Tawasul dengan Quran, tawasul ni dia panggil. Jadi selain daripada Tuhan ni, dia ada masalah sikit. Walaupun tawasul dengan Quran tu kira-kira tu boleh. Tetapi nak ceritanya, kalau boleh jangan tawasul ni kepada nama Tuhan saja. Nama Tuhan saja, kalau boleh. Fattabi'uhu, maka kamu ikutilah saja. Wattaqu, dan hendaklah kamu takut kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati, iaitu supaya kamu dirahmati. Antaqulu innama unzilal kitab, agar tidak dikatakan oleh manusia, agar tidaklah kamu akan kata pada masa esok, innama, sesungguhnya apa yang diturunkan dalam kitab Quran itu ala innama unzila, bahwasanya apa saja wahyu yang diturunkan dalam kitab itu ala ta'ifataini min qablina, adalah ke atas dua puak saja daripada golongan sebelum pada kami, iaitu puak-puaknya Yahudi dan Kristian. Mereka kata Quran ni turun untuk orang puak-puak Yahudi dengan Kristian saja. Orang Arab ni bukan. Tetapi oleh kerana yang menurunkan, maknanya oleh kerana Nabi Muhammad itu orang Arab, mana Quran itu bukanlah, bukan daripada Allah. Gitu. Wa in kunna, sesungguhnya kami, andirasatihim, daripada pelajaran mereka itu, pelajaran mereka terhadap Quran itu, laghafilun, sungguh-sungguh orang-orang yang lalai mereka. Maknanya orang yang belajar Quran ni orang yang tak betul. Ada dah orang kata kita tak? Lagu tu ni ada. Jadi siapa-siapa ya, jadi mereka kata wa in kunna, sesungguhnya kami andirasatihim, terhadap pelajaran-pelajaran mereka terhadap Quran itu, laghafilin, kami tak tahu nahu, kami wadak. Mereka tak tahu nahu. Atau taqulu,
Atau akanlah kamu berkata, yaitu agar kamu tidak akan kata lagi lah maknanya. Au taqulu, atau akan berkata, yaitu maknanya tidaklah kamu akan kata lagi. Lau anna unzila alaina alkitab, kalaulah sesungguhnya diturunkan ke atas kami kitab Quran ini, lakunna ahda, pasti kami akan dapat lebih hidayah minhum daripada mereka orang-orang Mekah. Pasal orang-orang Mekah ni orang yang tak pandai baca menulis. Macam kita sekarang ni, buat-buat tu baca Quran tak berapa pandai. Takkanlah dia tu dapat hidayah banyak pada kita. Kita orang baca Quran, betul tak? Kau tak ada orang kata gitu? Ada. Buat tu baca Quran bukan gagak-gagak. Kita takkanlah kita salah, kita apa Quran lagi, baca sedap lagi. Gitu. Nah. Faqad ja'akum, maka sesungguhnya telah datang kepada mereka tu bayyinatun mir rabbikum, dalil-dalil bukti yang jelas nyata dari Tuhan kamu, yaitu Quran. Wahudan, dalam Quran itu akan ada petunjuk bagi sesiapa yang mempelajarinya. Warahmatun, dan suatu rahmat bagi sesiapa yang mengamalkannya. Quran itu Waman azlamu, maka siapakah lagi lebih zalim? Siapa lagi yang teramat zalim? Mimman kadzdzaba bi ayatillah, daripada orang yang mendustakan, iaitu yang menolak ayat-ayat tauhid Allah Taala. Bukan ayat-ayat fiqh ni, ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat mengesahkan Tuhan, ayat-ayat tak boleh tawassul tu. Dia tolak, dia tak tolak ayat lain. Macam Negeri Sembilan tu tolak ayat-ayat faraid. Macam yang rata-rata Malaysia ni, rata-rata ni tolak ayat-ayat tentang tawassul. Wasaddafa anha, dan mereka berpaling daripada Quran. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina, kelak kami pasti akan membalas orang-orang yang yasdifuna an ayatina, yang berpaling daripada ayat-ayat kami, daripada dipelajari. Berpaling daripada dipelajari dengan cara memburuk-burukkan orang-orang yang belajar. Su'al azab, suatu azab, seburuk-buruk azab, bima kanu yasdifun, terhadap apa yang mereka dulu menolak ayat-ayat Allah Ta'ala. Warning ni dah. Lama dah tak temu ayat macam ni dah. Ni muka surat ni sampai sini ni, ni warning belakang. Muka surat terakhir surah Al-An'am ni. Hal yanzuruna, tidaklah mereka menunggu, illa an ya'tiyahumul malaikah, mereka akan datang kepada mereka untuk cabut nyawa. Tunggu, tak belajar, tunggu. Bila nak belajar nanti dulu. Maka Tuhan kata, tidaklah mereka menunggu, illa an ya'tiyahumul malaikah, mereka akan datang mereka untuk cabut nyawanya. Tunggu, cabut nyawa. Jadi, tak ada nak tobat, tak ada nak ibadat. Au ya'ti rabbuka, ataupun datang mereka kepada, atau datang Tuhanmu. Datang Tuhanmu ni maknanya kedatangan Tuhanmu, iaitu kedatangan hari mahsyar. Au ya'tiya, atau datang kepada kamu ba'da ayati rabbika, datang kepada kamu setengah daripada ayat-ayat ancaman Tuhan kamu di dunia. Iaitu apabila buat syirik acak-acak kali ni, Tuhan akan beri bala. Azabul adna, iaitu azab sementara di dunia ni.
Wal azabul akhirati akbar. Dan azab akhirat itu lebih besar. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Hari apabila datangnya setengah daripada tanda-tanda kiamat Tuhan kamu. Ayat tu, ayat sini kiamat Tuhan kamu. La yanfa'u nafsan imanuhum. Tidak bermanfaat lagi lah satu orang iman mereka. Bila mari saja tanda kiamat tu, bila kiamat nak mari tu, nampak saja pecah langit tu, dia pun kata saya beriman dah tak jadi. Ataupun apabila dia tu nyawa sudah sampai di halqum, dia pun kata saya beriman, saya minta ampun lah pada Tuhan, tak jadi dah. Tak ada dah, tak jadi dah. Lam takun amanat min qablu. Tidaklah dia beriman sebelum berada mati. Sebelum berada mati dia tidaklah dia beriman. Au kasabat fi imaniha, dan mereka tidak mengusahakan pada ataupun dengan iman mereka khairah, dengan sesuatu kebaikan pun. Buat amal ibadat pun tidak, bersedekah pun tidak, buat baik pada orang pun tidak. Iman ada, tapi kebaikan dengan iman dia tu tak ada. Tak ada usaha terhadap iman dia. Dia percaya Allah, percaya. Akhirat percaya. Macam mana akhirat tak tahu juga. Tak usaha nak tahu. Aduh, hai. Kulin taziru. Katakanlah pada mereka, tunggulah kamu. Inna muntazirun. Aku juga akan tunggu bersama-sama dengan kamu. Tunggu apa? Tunggu kiamat. Tunggu Tuhan, masing-masing kita ni Tuhan akan ambil nyawa. Awak tunggulah. Saya pun akan tunggu. Bila malakul maut nak mari ambil nyawa. Bila mati saja kita akan jumpa. Innal ladzina nafarraqu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dinahum dengan agama mereka, dengan buat bid'ah. Buat bid'ah ni memecah belahkan agama. Agama ni original siap dah. Dia kata agama ni tak sempurna melainkan mesti daripada ajaran tu guru. Alil baik lah apa benar, macam-macam dia, macam-macam sangkaan dia. Jadi agama ni tak sempurna lagi, mesti disempurnakan oleh ulama-ulama kemudian. Itu apa dia tu? Bid'ah. Bermacam-macam jenis bid'ah lah. Jadi Tuhan kata, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dengan cara bid'ah. Itu dengan mengamalkan bid'ah. Jadi kita sendiri tidak boleh buat bid'ah. Kalau tidak, kita ni termasuk orang yang memecah belahkan agama kita sendiri. Pasal kita berasa agama kita tak sempurna kerana bid'ah tak buat. Tak comel. Macam amalan ni senyap. Amalan ni mana macam mana? Biruan tak ada? Pula. Wa kanu syi'an. Dan mereka dulunya syi'an, berpuak-puak. Lasta, tidaklah kamu minhum, daripada mereka, daripada golongan mereka, fi syai' sikit pun. Walaupun kamu ni sebangsa rupa pesek, sama-sama pakai, sama-sama mengucap, sama-sama, tapi mereka tu bukan daripada jenis kamu. Bukan. Innama amarahum, sesungguhnya hanyalah urusan mereka itu illallah, kepada Allah sajalah. Ada ayat lain Tuhan kata,
Biarkanlah aku mengurus orang-orang yang engkar pada ayat-ayatku. Biar aku yang urus. Kamu duduk diam. Biar aku yang urus. Yang menolak orang yang menolak ayat-ayatku. Tsumma yunabbi'uhum. Kemudian mereka akan diterangkan balik, diceritakan balik bima kanu yaf'alun, amalan syirik bid'ah yang mereka telah lakukan. Semua yang mereka lakukan yang syirik bid'ah tu akan diurai satu persatu oleh Allah Taala kemudian. Maknanya sini nafi boleh hantar pahala kepada roh orang mati. Tak boleh hantar. Man jaa bil hasanah. Barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala tu dengan bawa hasanah, falahu asyru, maka baginya pahala 10 kali ganda. Amsalihha, daripada apa yang mereka telah buat. 10 kali ganda. Siapa-siapa buat satu kebaikan, dia Tuhan balas 10 kali ganda. Wa man jaa bis sayyi'at, barang siapa yang datang jumpa Allah dengan bawa satu dosa, fala yujza illa mithlaha, tidaklah mereka dibalas melainkan setimpal dengan satu dosa yang mereka buat. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi pun, nak tambah-tambah pun tak ada. Nak tambah atas dosa yang mereka buat tu, nak tambah cah lain tu tak ada. Nah. Kul innani, katakanlah sesungguhnya aku ini hadani Rabbi, telah diberi hidayah petunjuk oleh Tuhanku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang mengesakan Allah, dinan, yaitu dalam agamaku, qiyaman, yaitu yang lurus, tegak lurus, millata Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim, hanifa, yang lurus itu, wa kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu tergolong daripada orang yang buat syirik pada Allah. Kul, katakanlah, ini perjanjian Allah, ini perjanjian Allah ayat ni. Kul, katakanlah pada mereka, ini janji Allah. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Ni mana ni? Jadi doa iftitah ni adalah pokoknya dia tak tahu kita. Inna salati, sesungguhnya ni perjanjian kita dengan Tuhan ni. Sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadatku. Nah, ibadat ni, sembahyangku hanya untuk Allah, bukan gitu. Wa nusuki, ibadatku hanya untuk Allah. Jadi hak pergi kuliah hati tu, kepada Allah pun kita buat ibadat, kepada Nabi pun buat ibadat. Tak betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat melainkan pada Allah dan Muhammad Rasulullah. Tapi dibuat sebagai zikir. Lepas tu ayat ni bukan ayat Quran dan bukan hadis Nabi. Wana suki mari setel dak ajar. Dia tak lagi dah. Katanya satu orang tok guru di Kelantan sana, tok guru dia terima daripada tok guru dia tahun 1876. Iaitu masa Stafford Raffles dan buat perjanjian dengan Sultan Kedah di Pulau Pangkor untuk serah Pulau Pinang dan beraprai kepada British. Maka ketika itulah tok guru ni terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada 1876. Allah, dia pupuk ni. Quran ngaji ke tak? Tak. Belajar ke tak? Tak. Wirid
Ada satu masjid di Kelantan sana, ada tasbih 1,000. Boleh ni sama besar pada bilik ni lagi lah. Panjang dia. Besar ni. 1,000 kaki satu tasbih tu. Jadi masing-masing pegang lah. Oh tidak pecek ni. Tak ong lah tu. Tak ong. Pergi ke dalam hati tu baca ni. Satu gini. Masing-masing lah. Duduk sebelah-sebelah. Pergi ke dalam hati. Gitu. Ha. Awak pergilah nanti kalau siapa-siapa pergi ke rumah saya ni. Tapi saya tak boleh tunjuk lah. Awak pergi sendiri lah. Awak pergi sendiri. Saya tunjuk ni lah. Ni lah masjid ni. Awak masuk. Dah lah tengok. Tak percaya. Masjid apa? Masjid apa? Oh. Hah? Apa dia? Oh, dia baca. Oh tu kan wirid sesat lah. Iaitu menyamakan zikir tu tadi ni. Wa nusuki, ibadatku hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi kita ibadat kepada Allah, kita ibadat kepada Nabi Muhammad seketak. Seketak sekali. Baru. Ayat Quran pun tidak, hadis Nabi pun tidak. Siapa nak tolong beri pahala ni? Buat dia kata, baca sekali pahala langit dan bumi bagi dia. Dia kata Tuhan nak beri pahala langit dan bumi. Dia tulis dusta kepada Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala tentu beri pahala langit dan bumi. Baca benar wirid ni sekali. Allah tak beritahu pun. Ada satu lagi wirid, tak tahu. Ada satu lagi wirid yang bersama dengan Nabi Muhammad. Iaitu La ilaha illallah kul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'adul amin. Separuh untuk Allah, separuh lagi untuk Nabi. Ayat Quran ke dah ni? Dah. Hadis Nabi ke tak? Dah. Iaitu suatu puisi yang letak atas kubur Nabi tu. Di kubur Nabi tu adalah tulis. Kita tiarak kan? Hadis pun tak belajar. Sini wirid boleh ni sedap membaca. Balik. Kata tu sampai seluruh Malaysia buat amal ni. Termasuk Thailand apa semua nak buat amal. Sedap tu bacanya. Dia memelah setel ajar ni bahagian ni kan. Sedap. Jahanana sedap kan. La ilaha illallah hul malikul haq. Letak pun sedap. La ilaha illallah Qul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul. Bacaan sedap tu. Tapi menyamakan Allah dan Nabi Muhammad dalam zikir adalah kufur. Nabi Muhammad hanya boleh selawat pada dia. Tidak boleh berzikir pada Nabi. Itu dia. Jadi ni kalimah apa doa apa dah? Ni inna solati ni istighfar. Allah tak tahu saya. Doa iftitahnya inna solati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya kehidupanku ni. Janji ni hidupku ni. Wa mamati dan matiku ni lillah kerana Allah. Allah, dustalah kita dalam ni dah. Kau tak dusta ni? Allah. Hak sedap lagi, hak tak mari belajar lah berasa sedap. Dia ada setengah tu mari belajar, lepas tu berasa berimedah, tak payah mari lah. Ada. Bukan sini saja, di Kelantan sama. Serupa ya kes ni. Kes ni serupa ya, pasal setel yang sama ya lah. Setel sama tu ya belakang. Belajar sebulan dua apa kita ni. Ustaz Man ni datang ni beritahu kita yang sama. Malam dua minggu lagi dia mari, kita sama juga. 2 minggu lagi kita sama. Ayat je lain-lain. Dia kata kita okey dah, tak payah mari dah. Tak payah mari tu boleh. Ingat lah. Apabila manusia tu
Apabila satu orang manusia yang Allah Ta'ala sedang beri pada dia hidayah dan rahmat, tiba-tiba dia kata, aku cukup dah. Tuhan pun stop tu. Stop daripada beri. Tak tahu berapa ramai dah yang saya tengok diri. Dia berasa cukup dah, pandai dah dia. Dia pun stop tu, habis kat tu. Dan apa yang dia dapat tu makin lama makin terhakis. Makin lama makin kurang balik. Oh, pelik ni agama Islam ni satu agama yang kita kena senantiasa upgrade. Tidak duduk atas satu tempat dah. Bukan sini ya. Ingat sama-sama. Siapa-siapa datang belajar untuk lawan popok Habib, tak boleh ilmu. Siapa yang datang untuk jadi tok guru, tak boleh ilmu. Siapa yang datang untuk berhujah, melawan kerajaan ke apa, tak boleh ilmu lah. Datang belajar hanya untuk menyelamatkan diri awak daripada api neraka. Supaya awak boleh kenal Tuhan awak, supaya doa awak tu makbul. Awak ni termasuk orang yang ittaqullah, orang yang bertakwa pada Allah. Tu ya. Jangan mari dengan niat lain. Siapa-siapa yang sudah berpuas hati, sudah. Tu bahaya sekali. Saya puas hati dah, cukup dah. Okey dah, saya ni boleh dah. Sudah kena tu. Tu makin lama dia gini, makin lama makin kurang. Awak nak tahu, awak tanya pokok Kelantan sana. Di mana ada yang lagu ni? Yang lagu ni ada. Dan bila awak jumpa dengan mereka ni, dia terpaksa mari cari yang sedang belajar ni untuk dapat hujah balik. Hilang hujah dia. Dia belajar dengan saya dah, tapi dia lama-lama dia kata dah, ni tak boleh ni, dia ni. Kita cukup dah. Dia mengajar sakit telinga Baik, sambung dah. Wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah. Lillah tu makna milik Allah, pencipta pemelihara sekalian alam. Ini suatu janji kita dengan Allah Ta'ala. Iaitu janji ibadatku, semayangku, ibadatku, hidupku, matiku. Hidupku, belajar ke tak? Tak. Sungguh ke tak? Tak. Saya nak cerita sikit lah. Saya mari sini agak-agak berapa tahun dah? 3 tahun dah. Lebih dah. 3 tahun setengah agak-agak. Maka Tuhan bagi pada saya sikit. Saya syukur pada Allah. Dan saya kongsi lah dengan awak ni. Kongsi dengan awak ni. Suatu anugerah Allah Ta'ala pada saya. Iaitu selepas 3 tahun bawa kereta. Di mana ramai orang kita kata, kawan-kawan lah semua ni. Ada kata ustaz kereta selalu rosak. Kereta saya 960 tu rosak gear. Rosak enjin. Kereta saya yang anak saya Ustaz Solah tu hancur semua kereta. Main mengajar. Kereta saya kereta Volvo besar dah tu. Rosak juga. Apabila siap dibaiki. Bila rosak saya, Tuhan sediakan duit kepada saya melalui orang-orang lah yang memberi pada saya dan saya boleh baiki kereta saya tu. Lepas baiki siap kereta tu, orang lain pula beri duit untuk saya beli kereta semua. Pula. Saya pun beli sebuah lagi. 2 buah ada ni pula ni. Supaya saya boleh mari gilir. Tak ada nak mari gilir. Orang beli tiket kapal terbang beri pada saya 6 bulan straight set ni. Untuk saya boleh mari mengajar sini. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ni nak pada kita berkorban. Nak tengok kemampuan kita. Kemampuan. Sungguh pada ni. Ni, inna solati, sesungguhnya semayaku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah. Nak kata tu mudah. Lepas 3 tahun setengah tu, tiba-tiba mari satu orang kawan, kita bayar untuk ustaz ni, selama 6 bulan, bersama isteri. 6 bulan. Jadi saya tak ada arah nak kongsi lah. Saya cerita pada awak ni supaya awak kenal Tuhan awak. Bahawasanya belajar ni jangan putus asa. Dia kena korban ni. Kena korban. Iaitu korban apa? Masa ya.
saya ni dengan masanya, dengan umur saya lagi, penatnya, apanya saya mari. Tetapi ramai di antara kita, kalau boleh ambil separuh yang saya boleh buat ni pun tak apa dah. Separuh ya, bukan kata semua, separuh ya. Iaitu rajin mari nak belajar tak apa dah. Sungguh saya kata ni. Nescaya Allah Ta'ala akan beri pada awak lebih banyak lagi daripada boleh. Saya boleh. Gitulah. Saya pun harap begitu jugalah. Ha? Jadi, agama ni perlu pengorbanan. Pengorbanan sini ialah, jadi agama Islam ni kena pelajari, nak dapat hidayah tu, hidayah ada dalam Quran. Tanpa belajar, tak dapat kesempurnaan hidayah tu. Tanpa mengamalkannya, tak dapat rahmat tu. Nah. Jadi sekarang ni, ini janji kita dalam sembahyang. La syarika lahu. Aku berjanji tidak akan syirik dengan Allah. Dengan segala sesuatu apa. La syarika lahu. Aku berjanji tidak akan syirik dengan Allah dengan apa-apa pun. Wa bidzalika umirtu. Dan demikianlah juga aku diperintah. Wa ana. Bahwasanya aku ini awalul muslimin. Akulah orang yang mula-mula sekali serah diri. Ini hak doa iftitahnya, hak doa hak kita lain tu tambah. Kalau kita dah baca-baca tu banyak tambah lah. Tak puas hatilah kita kalau tidak hak. Kalau ori saja tak cukup lah. Rolls Royce ni kena bubuh spoiler atas belakang tu pula. Baru orang panggil Rolls Royce. Modified situ pakai sport ring. Sport ring kata Honda ke. Untuk kereta Rolls Royce kita ni. Boleh betul ke? Betul tak? Saya tanya ni, betul ke? Tak. Mana boleh kata Rolls Royce pakai spoiler? Allah kata dasar, kata Allah. Kata Proton boleh orang pakai tu. Ori merah, hijau apa. Mana boleh kata Rolls Royce. Dia cat kena kala ori. Skru tu. Nak tu kena ori lagi. Tak boleh beli. Nak biasa tak boleh beli. Pasal ni tidak ori ni, nak ni seperti ni. Tahu waktu tu. Tapi dalam agama, tak boleh, kita boleh ajar lagi. Ajar sikit. Nah, jadi ni ya doa iftitahnya. Kul, katakanlah. Iaitu tanyalah mereka. Ghairallah, apakah selain daripada Allah? Abri, aku cari. Rabba sebagai Tuhanku. Adakah selain daripada Allah aku cari Rabba sebagai Tuhanku? Wa huwa rabbu kulli syai'in. Dialah Allah dan dialah Allah Ta'ala tu Rabb, pencipta, pemelihara segala sesuatu yang lain. Wala taksibu. Dan tidaklah satu orang tu berbuat dosa. Tidaklah membuat dosa kullu nafsin, setiap jiwa illa 'alaiha, maka balasannya kepada orang itu sahaja. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak boleh dipikul satu dosa orang lain sikit ke banyak ke, tak boleh. Tsumma ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kamu, marji'ukum, kembalian kamu semua, fayunabbi'ukum, kemudian kamu akan dicerita balik, bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kamu dulu di dunia berselisih. Satu puak kata tawassul ni boleh, satu puak kata tawassul ni kufur, satu puak kata maulud Nabi ni boleh buat, satu puak kata tak buat maulud tu adalah bid'ah, dan bid'ah tu adalah syirik pada Allah. Maka Tuhan kata, fayunabbi'ukum, kemudian aku akan cerita balik, bima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kamu dulu di dunia berselisih. Satu kata boleh, satu ikut sunnah, satu tidak ikut sunnah. Wa huwa alladhi ja'ala lakum, dan dialah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu khulafaifa fil ard, pengganti-pengganti yang silih berganti. Pengganti yang silih berganti. Ni mereka ni tak jawab ni, khalifah.
Khalaifa fil ardi. Khalaifal ardi. Iaitu pengganti-pengganti penguasa-penguasa di atas muka bumi. Satu orang merintah, kemudian mati, ganti orang lain. Kemudian orang itu mati, ganti orang lain. Wa rafa'a ba'dukum, dan dialah Allah yang mengangkatkan setengah kamu fauqa ba'din, mengatasi setengah yang lain, darajat, beberapa derajat. Ada ni miskin, ada yang kaya, ada yang pandai, ada yang bodoh. Nah, ada yang mampu, ada yang tak mampu. Maka yang tak mampu saat ni buat kerja untuk yang mampu. Kalau semua ni tak mau kerja belaka, kita semua ni mati ni. Tu sampah ni siapa nak buang ni? Siapa nak buang sampah ni? Kalau tidak ada orang kerja sampah, dia sampah. Semua tak kira belaka kan? Semua tak ada buat belaka, dia buang belaka, buang saja. Mati kita ni kerana sampah saja. Tak, mana pandainya Tuhan dengan manusia tu dibuat gitu. Kita pula menghina Allah dia ni gini. Tidak gitu. Kalau manusia ni tak ada yang miskin, mati lama dah orang kaya. Tu, siapa nak urus dia tu? Siapa nak urus dia? Siapa nak gali kubur dia tu? Buat dia pun tak boleh gali dah. Tangan lembut belakang dah. Tak. Liyabluwakum, supaya Allah Ta'ala dapat uji kamu. Fima atakum, dengan apa saja yang Allah Ta'ala telah beri pada kamu. Apa saja Allah Ta'ala beri pada kita ni, Tuhan uji belaka. Sama ada pakaian kita, sama ada kereta kita, rumah kita, siapa saja. Jarang-jarang sekali akan jumpa satu orang yang kaya-raya, dianya handsome, bini dia pun comel. Rumah pula besar, tuan pula jutawan. Lepas tu primer pula. Tu jarang jumpa. Tak. Ada jumpa tak? Ada. Inna rabbaka, bahwasanya Tuhan kamu itu sari'ul iqab, sangat cepat seksaan, balas seksaannya. Wa innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la ghafurur rahim, maha pengampun bagi sesiapa yang ingin minta ampun. Ar-Rahim, sangat belas kasihan kepada makhluk yang meminta ampun. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar ini. Wansurna, dan tolonglah kami memahami agamamu. Innaka antas sami', sesungguhnya kamu Tuhan maha mendengar segala keperluan-keperluan, kelemahan-kelemahan kami. Al-Alim, maha mengetahui macam mana nak selesai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.